Kita cakap 60% daripada rakyat kita kena gaji antara RM5,000 ke RM15,000. Ringgit dijangka akan sekitar RM4.20, RM4.15 pada tahun ini. Pasal ringgit paras 38, bila boleh sampai? 85% yang ditekankan oleh Perdana Menteri maksudnya akan terus dilindungi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton podcast Borak hari ini. Hari ini saya Syahrizan Salian akan menemani anda dalam episod khas kali ini bertajuk Belanjawan, Kupasan Belanjawan 2025, Belanjawan Manfaat Rakyat. Dalam episod kali ini kita akan mendalami lebih mendalam lagi mengenai pembentangan Belanjawan 2025 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu. Kita akan membincangkan apa yang telah diumumkan, merungkai apa manfaat kepada rakyat terbanyak, khususnya semua rakyat yang ada di negara ini, potensi impak dia kepada sektor ekonomi dan bagaimana setiap satu daripada kita akan dapat memanfaatkan apa yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada Jumaat lalu lah. Belanjawan kali ini sudah pastinya jadi tumpuan ramai. Satu, sebab kerana kita bukan saja dia akan mencerminkan perancangan kerajaan untuk merangka menghadapi cabaran ekonomi dunia sekarang ni. Selain itu dia juga akan buka peluang pertumbuhan barulah dalam pelbagai sektor di Malaysia. Hari ini kita beruntung untuk membincangkan topik-topik yang ada seputar Belanjawan 2025 ni. Ada 3 orang ahli panel lah yang akan menemani saya pada hari ini untuk membincangkan perkara-perkara yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Di hujung sekali ni kita ada Encik Muhammad Sidek Jantan, Ketua Penyelidik Pelaburan daripada UOB Kay Hian Wealth Advisors Sdn Bhd. Di sebelahnya pula, tidak perlu saya kenalkan lagi lah, saya pasti ramai di luar sana yang kenal, penganalisis ekonomi yang juga Ketua Pegawai Pelaburan Berjaya Mutual, Datuk Dr. Nazrihan atau lebih dikenali sebagai DDNK lah. Dan di sebelah saya ni adalah rakan sejawat saya lah, pengarang ekonomi Berita Harian, Saudara Kamarul Zaidi Kamis. Selamat datanglah kepada tiga-tiga ahli panel kita ke podcast Borak hari ini. Saya pasti kita akan mendapat pandangan daripada setiap mereka lah dari sudut kepakaran masing-masing lah mengenai Belanjawan 2025 kali ini lah. Saya pasti ketiga-tiga ahli panel kita hari ini pun itu telah mendengar sepenuhnya ucapan Yang Amat Berhormat kita di Dewan Rakyat. Kalau ada kupasan ringkas daripada setiap ahli panel sendiri mengenai Belanjawan 2025 ni, kita mulakan dengan Saudara Kamarul dulu lah. Rumusan yang ringkas mengenai Belanjawan kali ini, tema dan dari segi isi kandungan Belanjawan itu sendirilah. Oh, tak. Saya rasa sebenarnya kalau kita tengok daripada beberapa Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ke arah Malaysia, tujuan dia satu saja. Tiap-tiap Perdana Menteri dia mentumpukan kepada untuk menjadikan Malaysia, itu target dia. Setiap orang untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju. Ada yang menjelang sekian lah. Dalam itu meningkatkan pendapatan rakyat. Dalam meningkatkan, so dalam bajet kali ini Anwar, ataupun lebih saya boleh katakan Anwarnomics atau Madaninomics ni, disebabkan sekarang dah bertahun-tahun kita defisit. So hutang kerajaan tu bertambah. Sebab tu PMX kata hutang tu diwarisi sejak bertahun-tahun sampai 1.5 trilion campur dengan liability. Betul. So taman dia ketika pelancar ekonomi madani, konsep kerangka ekonomi madani berjaya diturunkan. So target dia adalah 3.8 tahun depan. Daripada 6.0 saya ingat dalam tahun 2020. Tak ada nafikan lah, zaman Covid kita kena berbelanja lebih lah untuk support kita punya rakyat. Tapi dalam pada tu pentadbiran dia zaman Anwar ni kita nampak dia cuba untuk laksanakan fiskal disiplin.
fiskal disiplin dan mengangkat pendapatan rakyat ke paras yang lebih tinggi lah. Sebab itu kalau kita tengok Bank Dunia, ahli ekonomi, pakar ekonomi Bank Dunia Apurva hari itu cakap, kalau ringgit maintain as 4.20, kita boleh capai status atau negara pendapatan tinggi menjelang 2027, 2028. Lebih kurang 3 tahun dari sekarang lah. Lebih kurang 3 tahun dari sekarang. So bila pendapatan rakyat dapat ditingkatkan, maka hasil kerajaan akan secara tak langsung akan bertambah dan juga begitulah. So jadi memang kali ini kalau kita lihat tumpuannya adalah lebih kepada disiplin fiskal pada masa sama pro pertumbuhan macam Datuk cakap tadilah. Kepengurusian ASEAN itu adalah amat bermakna untuk boleh banyak akan memberi manfaat kepada kita untuk seterusnya. Betul. Okey, bagaimana dengan Tuan Siddiq, ringkasan mengenai belanjawan 2025 kali ini? Belanjawan 2025 apa yang saya lihat strong political will daripada kerajaan, iaitu boleh saya katakan tindakan berani lah daripada tingkatan berani daripada pihak kerajaan, iaitu yang pertama kita nampak walaupun agak kabur tapi dia kerajaan ada menyatakan untuk melebarkan SST. Dan juga yang kedua, RON 95 berkemungkinan akan diapungkan pada second half year tahun depan. Dan juga kita lihat tax untuk T15 untuk dividend tax 2%. Itu adalah benda-benda yang agak rumit jika kita lihat untuk dilaksanakan pada keadaan ekonomi masa lalu. Tapi pada masa ini kita lihat subsidi RON 95 yang dijangkakan untuk diapungkan pada tahun 2025 dapat memberi kesan yang besar kepada keuangan negara. Dan kita juga lihat pada angka 2% dividend tax, sebab kita tahu di UOB Kay Hian juga kita lihat banyak ultra high net worth yang invest, dan dividend ini 2%, saya rasa mereka boleh membayar dan tidak memberi impact kepada mereka, tapi memberi sumber keuangan baru kepada kerajaan. Itu yang saya boleh katakan. Okey. Datuk pula bagaimana mengenai belanjawan 2025 kali ini secara ringkasnya? Saya mengambil perspektif pelabur dan juga pengurus wang. I think this could be one of the best budget yang kita lihat, especially untuk meningkatkan high value industry. Saya nampak banyak permainan kita panggil market play akan berlaku seawal hari Isnin ni. Seawal hari Isnin. Hari ni lah cerita nanti. Hari ni apa meet yang fund manager or even traders that we looking forward, especially dari segi ASEAN Chairmanship ni. Saya akan tengok. Tapi kredit perlu diberikan kepada kerajaan. Bold measures, seperti Encik Siddiq cakap tadi, bold measures, banyak unpopular measures yang diambil, khususnya RON 95. Kita tahu sebelum ni ada diesel, kita cut subsidi, now RON 95. There will be a lot of people akan create noise, but that's what we need to see in the right direction. Saya nampak yang Pak Perdana Menteri mengambil hats economist rather than politician. Of course dia tak boleh buat 100% lah, but that's a good direction. Tapi kita kena faham, the question yang kita nak adalah how fast we can accelerate Malaysia to be a fully income. Kita punya target is sekitar 20-30-an kan. So yang saya nampak sekarang ni belanjawan adalah kerajaan nak cuba mendiamondkan shape. Sekarang ni kita punya society is pyramid shape. Right? Which mean majority rakyat gaji bawah 5,000, bawah 4,000 ringgit. Kerajaan nak cuba jadikan dia lebih gemuk, yang kita panggil diamond shape. Itu yang saya nampak, dan kita kena buat benda ni secepat mungkin. Maksud diamond shape tu golongan pertengahan tu lebih ramai. Golongan pertengahan. Saya rasa dalam setahun 2 tahun kita tak akan bercakap tentang M40 lagi. Kita akan bercakap M60. Kita cakap 60% daripada rakyat kita kena gaji antara 5,000 ke 15,000. Saya nampak pattern yang Perdana Menteri buat. Kata Cik Siddiq tadi, we are establishing the base.
the base, memperkukuhkan asas, memperkukuhkan itu untuk melebarkan di bahagian tengah tu, melebarkan di bahagian tengah. Itu tema sebenarnya yang mungkin banyak orang terlepas pandang, ya. Gaji naik 1,500 ke 1,700, which is good in the right direction. Itu permulaan kepada menggemukkan daripada pyramid shape kepada diamond shape society. So kredit perlu diberikan, dan saya rasa insyaAllah we should achieve this as fast as possible. Kita dengar target untuk Malaysia menjadi negara maju ni dah terlalu lama. Dah lama dah, ya. Kan? Hopefully harapnya kita boleh saksikan dalam 2-3 tahun lagi. Ya, saya nampak ramuan tu ada. Cik Kamarul, saya nampak. Pertama kita tengok Bursa Malaysia antara yang terbaik, best performing stock market in the world. Ni fund manager bercakap lah. Okay. And then ringgit kita is the best performing currency, not in Asia, in the world. Right, given yang kenaikan harga ringgit ni, appreciation 15%. We are one of the best currency in the world right now. So kita ada ramuan tu. Apa yang kita nak? Private investment. We want to see more foreign investment. Sustain. Kita nak sustain. So apa yang kerajaan buat sekarang ni, public private partnership. That is the right direction. Walaupun tak ada projek mega, but that is the right direction. Sebab bagi saya, what is missing dalam negara kita adalah middle class society. Alright, what is missing? That's how we were talking about the M60 tadi. Alright, that is what missing negara kita. Wah, kita bercakap tentang GST, we are not ready for it, Okay, sebab majoriti negara kita bawah gaji bawah RM5,000, and kita ada lebih kurang 2 juta, 3 juta mungkin cik. Gig ekonomi kat Malaysia yang bekerja 12 jam sehari. Macam mana kita nak buat GST? Alright, so kita nak yang high value added punya pekerja-pekerja gig di Malaysia, So dalam kata lain, GST ni kita perlu, kalau kita nak, memang GST adalah suatu benda yang orang semua orang ekonomi cakap. Kalau ikut ahli ekonomi, memang suatu sistem yang ideal lah, tax system yang ideal. Betul. Tapi kita tak boleh laksana lagi sekarang ni, sebab walaupun diberi pengecualian apa semua, tapi golongan yang, yelah, kalau kita tengok, okay, sekarang ni ahli ekonomi cakap point dia adalah inflasi kita 1.8 amat rendah. So it's the right time to do GST lah. Betul. Tapi masalah dia, ada lagi keluhan. Peringkat bawah kata harga barang tetap mahal. Ini saya nak tambah ni. Harga barang saya tetap mahal. Apa yang kerajaan buat tu bagus. Sekarang problemnya adalah perception gap, jurang persepsi. Kita dah ada banyak Perdana Menteri sebelum ni, yang bercakap, okay, inflasi kita dah turun, pertumbuhan ekonomi kita dah naik, tapi orang bawah tak rasa. Right? Saya rasa labour market Malaysia, kenaikan gaji tidak seimbang dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi katakan 5%, kenaikan gaji average 2%. Jadi belum lagi converted. Kita tak convert belum lagi kepada kenaikan lagi gaji. Mungkin dia ambil masa setahun 2 tahun lagi. Tapi inilah gap, jurang persepsi yang kita kena work hard. Okay, kita nak buat apa? Income distribution bagus, right? Tapi majority, sebab kita pyramid society, bukan macam Korea, Singapura, Hong Kong, which is a middle shape, diamond society, belum lagi. Jadi itu yang kerajaan nak buat. Bantuan rahmah antara yang tertinggi dalam sejarah, bagus, subsidi kita masih maintain, 12-13 bilion, right? Bagus, cuma kita nak cepatkan lagi. Persepsi ni yang kita nak kena tackle ni. So kita dah tengok apa, kerajaan dah start kaki tangan kerajaan, gaji dah naik. Alhamdulillah. Gaji minimum diumumkan naik daripada 1,500 ke 700. Semua tu adalah menaikkan penanda aras untuk kita menaikkan pendapatan ke arah pendapatan tinggi lah. Dia punya impact tu, ini adalah penanda aras kan. Kalau macam gaji minimum tu dah naik kan, jadi dia jadi penanda aras. Walaupun banyak keluhan kata, you naikkan gaji minimum ni yang menguntungkan pekerja asing. Betul kan, sebab benda ni lebih kurang macam tu. Kalau ada 5 orang kan, kalau kita tengok di sebaliknya tu, this is the right time, ini adalah masa terbaik untuk syarikat-syarikat mengambil pekerja tempatan instead of pekerja asing. Bila dah naikkan benda tu, macam kalau pekerja asing, mereka kena bayar dokumentasi lah apa semua, melibatkan kos yang lebih. Kenapa tidak ambil pekerja tempatan? Mungkin juga ini bila dah gaji minimum ni dah naik ke tahap tu, mungkin rakyat Malaysia
boleh berminat untuk bekerja dengan sektor peladangan, sektor pembinaan, ataupun sektor perkhidmatan. Betul. Macam yalah, macam kerja-kerja macam kita dululah, masa kita belajar kita berjadi pelayan restoran, pekerja di pasar raya. Saya pernah bekerja sebagai cashier di pasar raya masa tu. Sebab income pendapatan ketika di luar negara tu adalah tinggi, cukup untuk belanja. Betul. Okey, Cik Siddiq, Kerajaan Madani dalam Belanjawan 2025 itu, kalau kita dengar ucapan Perdana Menteri dalam 30 minit pertama tu, memang banyak menyentuh pasal rakyat terbanyak lah. Macam Dato' Nazri cakap piramid yang paling bawah tu. Saya petik sikit ucapan Perdana Menteri dalam Belanjawan pembentangan hari tu. Penstrukturan ekonomi tu hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup dengan lebih selesa lah. Dengan tu kerajaan yang macam kita dah bincangkan tadi setuju untuk naikkan gaji minimum di Malaysia ni daripada 1,500 kepada 1,700 sebulan lah, mulai 1 Februari 2025. Pada pandangan Tuan Siddiq sendiri, apakah langkah umum kenaikan gaji minimum ni tepat dalam keadaan ekonomi semasa sekarang? Keadaan ekonomi kalau kita lihat, major pressure dia adalah inflasi untuk barang makanan. So bila kita tengok kerajaan pun ada nyatakan lebih makan di rumah, tapi raw material, raw ingredient untuk bahan makanan mentah masih tinggi, khususnya untuk sayur-sayuran also nampak peningkatan. Sebab kita tengok sayur-sayuran ni dia punya risiko adalah keadaan iklim. So kita tahu keadaan iklim kita semakin mencabar. So so peningkatan 1,500 kepada 1,700 adalah keputusan yang tepat, dan saya lihat walaupun ada keluhan yang katakan berkemungkinan berlakunya pengangguran, peningkatan pengangguran, bagi saya dianya mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku, sebab kita tengok PKS juga akan dapat mendapat bantuan daripada kerajaan. So dan juga gaji minimum 1,700 ini untuk company yang kurang daripada 6 orang, mereka boleh mereka mendapat tempoh jeda selama 6 bulan untuk meneruskan untuk melaksanakan gaji minimum 1,700. Dan juga bila kita tengok gaji minimum 1,700 plus dengan mandatory pekerja asing perlu mencarum di dalam KWSP, ianya juga dapat menyokong ataupun menggalakkan pelaburan dalam Malaysia. Bagaimana ianya berlaku? 1,700 untuk kaki tangan untuk pekerja asing, yang juga sebab gaji minimum 1,700 ni untuk keseluruhan, untuk semua jenis pekerjaan. Dan bila kita lihat 1,700, kalau kita kasih pada pekerja asing, 80% daripada gaji itu akan pergi kepada home country dia orang untuk remit. Dan setahun jumlah wang negara keluar daripada aktiviti remit ni adalah sebanyak 36 bilion. Itu untuk official remit, official remittance through union ataupun merchant trade. Tapi yang non official dia dalam 70 bilion setahun. Tapi bila kita naikkan gaji minimum kepada 1,700, tapi pada masa yang sama you kena carum untuk KWSP, dan ini boleh mengurangkan pengaliran wang keluar daripada Malaysia. Dan juga Perdana Menteri memberi what we call that, meminta KWSP fokus kepada pelaburan dalam Malaysia. So ianya meningkatkan likuiditi dalam pasaran saham. Dan jika kita lihat, kalau orang cakap inflasi akan meningkat bila semua orang gaji 1,700, pada masa yang sama kerajaan meningkatkan
Payung Rahmah punya bajet daripada 200 juta kepada 300 juta. 100 juta extra untuk Payung Rahmah yang diadakan di setiap adun setiap bulan. So ini dapat mengurangkan ataupun kontrol balik inflasi. Sebab kita tahu gaji harga barangan dalam Payung Rahmah tu jauh lebih murah, jauh lebih rendah daripada harga pasaran. So kita lihat ianya kita tak boleh tengok satu bajet tu alokasi tu pada satu benda saja. Dia connected pada lagi satu bajet daripada so kita lihat ianya kena kepada penilaian berasaskan multi layer. So layer yang pertama, okey, peningkatan 1,700 ianya memberi kebaikan kepada golongan berpendapatan rendah. Layer yang kedua 1,700, kalau kita tengok bajet untuk bantuan 1,100 yang keseluruhan yang Perdana Menteri katakan tu, 1,100 tu kalau you tak kerja langsung. Tapi bila you kerja 1,700, so total 2,800. Kita punya poverty line 2,690. So, itu tahun 2022. So kita lihat kalau kita gabungkan 2,800, ianya lebih daripada poverty line. So, itu yang saya katakan dia macam solidkan bahagian bawah. Lepas tu yang macam Datuk cakap tadi, dikembangkan bahagian pertengahan. Jadi macam tu saya ingin tambah tadi. Macam ramai pekeluar yang bercakap kata bila naikkan gaji minimum maka harga barang akan naik. Tapi saya rasa macam Cik Siddiq cakap tadi, ia keselesaan untuk kerajaan naikkan gaji minimum adalah salah satu je adalah peningkatan ekonomi yang dijangka lebih tinggi, dan juga pengukuhan ringgit. Betul. Jadi benda tu akan mengurangkan kos di pihak syarikat ataupun pengeluar, dan ditampung benda tu boleh menampung kenaikan gaji minimum tu. Kesan rantaian dia. Kesan rantaian dia tu. Jadi selesa sikitlah kalau kerajaan menaikkan gaji minimum dalam keadaan ekonomi yang baik dan juga ringgit yang kukuh. Hopefully ringgit ni akan terus mengukuh ke depan ni lah. Okay. Datuk Nazri, tadi Datuk sendiri ada menyentuh mengenai status negara maju lah, atau status negara berpendapatan tinggi. Adakah dengan pengenalan gaji minimum baru ni akan mempercepatkan kita punya sasaran tu lah untuk mencapai status yang sering disebut oleh bankers atau ahli-ahli ekonomi dari seluruh dunia ni? Baik. Dah tentu bila kerajaan take the lead, 1,700 as a ceiling, as a floor. Tak nak swasta juga kena catch up. Jadi benchmark. Dia sebenarnya bagi saya swasta should take the lead. Bila swasta dia nak beat 1,700, tak nak dia orang akan cari cara macam mana nak increase productivity. Sebenarnya isu sekarang bagi saya bukan isu gaji. Bagus kita naikkan gaji ni sebab kita nak menggemukkan kita punya, orang cakap tadi, pyramid shape society. Saya nampak bukan isu gaji, isunya adalah isu productivity. Isunya adalah isu labour market reform. Kita nak tengok reform labour market. Itu sebenarnya. Kita nak tengok reformasi yang macam mana kalau boleh. Contoh kita bagi insentif kepada majikan yang dapat menghasilkan produktiviti yang tinggi. Ada tax break contoh, ataupun mungkin ada pengecualian kepada SME if they can hit a certain productivity, certain incentive kepada SME, mungkin research grant umpamanya. This is what happened in Singapore. Untuk memperkuatkan lagi SME, dia ada banyak dia punya insentif kepada productivity. Jadi isu kat Malaysia productivity. Kita kena faham majority labour market di Malaysia, saya ingat tak silap saya 12 juta, Cik Siddiq boleh confirmkan. Mereka kebanyakannya adalah di bawah degree, diploma, SPM. 10% gaji bawah 3,000, 50% gaji bawah 4,000, 70% di Malaysia gaji kebanyakan di bawah 5,000. Right? Ini angka yang terkini, angka yang terkini. Dan kita hanya ada 5% saja pekerja di Malaysia gaji above RM15,000. Jadi obviously benda ni yang kita kena tackle.
right? But good, 1,700 is right direction if it accompanied by productivity, right? So kita nak tengok lebih banyak labour market reform, dan kita kena faham sekarang ni labour market kita, bak kata Cik Siddiq, ada banyak yang ambil second pekerjaan pekerjaan kedua, ketiga yang mungkin not accountable yet. Saya panggil dia sebagai black economy, making informal work, right? So labour market diperlukan di sini. Kita kena labour market reform. Kita nak empowerment kepada isteri-isteri pekerja, contoh, kan? Isteri pekerja, kita bagi diorang insentif untuk child care, right? Gaji suri rumah tu boleh dimasukkan sekali dengan gaji suami umpamanya, right? So ini yang kita nak tengok. So kalau productivity kita boleh naik laju, kredit kepada kerajaan, kita nak ada innovation, automation, apa lagi, digitalization, ni bagus, ya, tapi dia kena translated into productivity, right? Saya selalu bercakap dalam pentas-pentas ekonomi, negara kita, productivity, masih lagi angka itu belum lagi membanggakan, right? Belum lagi membanggakan, ya. Jadi ini benda yang kita nak tackle, ya. So saya adalah juara champion untuk labour market reform ni, ya, kalau boleh. So kita nak benarkan, mungkin pekerja dibenarkan ambil 2-3 kerja formal, pada masa yang sama bagi insentif kepada majikan. Datuk, berkaitan dengan productivity reform tadi, apa tahap yang sepatutnya kita capai untuk dapat tahap yang membanggakan yang macam Datuk sebutkan tadi itulah? Itulah, kalau kita gaji kita naik 10%, kita nak productivity at least 2 kali ganda daripada kenaikan gaji kita, right? Kata gaji kita sekarang 3,000, kita nak naikkan kepada 4,000, right? Lebih kurang 33%. Kita nak productivity lebih tinggi daripada 33%. Dan kita hanya boleh increase productivity, pertama, right, adalah dengan automation, right? Kita ada AI sekarang, bagus. Dua, yang paling penting adalah upskilling, reskilling, skill, yang maaf saya cakap, dalam belanjawan ni mungkin tidak cukup grant ataupun subsidi untuk reskilling dan upskilling. Contoh ambil trading, belajar day trading, right? Benda yang kita boleh buat sebagai sampingan, right? Belajar daripada mana-mana, cikgu yang bertauliah, contoh. Mungkin ada seminar trader yang boleh kerajaan subsidize, ataupun seminar-seminar lain yang boleh membantu kita untuk meningkatkan productivity. Benda ni kita tak nampak lagi, tapi talent ada, talent ada, right? Tapi banyak juga peruntukan yang di dalam sebut dalam bajet untuk digitalisasi dan juga otomasi, kan? Betul. Dari segi levy semua tu, benda tu tak mencukupi. Benda itu mencukupi, tapi bukan dalam masa terdekat. Kita cerita ni masa terdekat. Digitalization ni ambil masa, macam right? AI semua, benda tu ambil masa. AI, there's a long learning curve. Yang kita cakap ni benda yang low hanging fruit, right? Kita ada skill, kita nak up skill aja skill kita. Reskilling, upskilling apa yang kita dah ada, ataupun cara lain untuk meningkatkan produktiviti adalah bawa talent-talent kat luar Malaysia. Right? Di Singapura aja kita ada, kalau tak silap saya, sekitar 100,000 orang, talented. Jangan cerita Australia, kita banyak doktor dan lawyer di Australia. UK, Australia, Singapore. Ini nombor 4 US lah. Ini 3 negara yang kita kena target. Bawa talent-talent kita daripada luar balik ke Malaysia. That's how kita boleh boost productivity kita. Maksudnya talent dah ada. Ini bagi saya adalah low hanging fruit. Jadi apa yang kita perlukan adalah lebih banyak insentif, tax break mungkin kepada mereka, untuk kalau tak at least 10 tahun pun mungkin 2-3 tahun, right? Yang boleh kita tackle. Tapi bagus kerajaan buat digitalization, but it takes time, It takes time untuk digitalize SME, even government, public service delivery service. Saya ingat itu akan mengambil masa, mungkin sekitar 3, 4, 5 tahun sebelum kita boleh wifi seluruh negara, kita nak boost 5G kita dan sebagainya. Tapi saya lebih bercakap tentang benda yang low hanging fruit. Bagi saya labour market reform, that could be one thing that we can look into it. But anyway, kredit kepada kerajaan, banyak bold measures yang kita buat, which is very good. Pattern-pattern yang dulu dah nampak kurang. Dulu banyak projek mega. Mungkin Cik Siddiq pun terlupa nak cakap, dulu kita bergantung banyak pada Petronas, dividen dulu. Sekarang dah kurang dah pergantungan kita kepada dividen Petronas,
ini bagus ya. Bagi saya ini bagus. Sebelum ni saya selalu bercakap mungkin Cik Sedik pun sebelum ni belanja sebelum ni kita banyak bergantung pada Petronas. Kadang-kadang sampai 80 bilion dividen kita berharap pada Petronas tapi sekarang kita dah slash lebih kurang 30 30. Ini pattern yang bagus pattern yang bagus. Kita nak mempelbagaikan lagi. Jadi kerajaan jangan bergantung sangat kepada satu ataupun dua. So kita tak boleh bergantung sangat kepada hasil minyak. Kepada hasil minyak. Yes, itu. Yang seperti kalau saya boleh mencela untuk meningkatkan produktiviti. Kita tahu jumlah pengangguran berkurangan, tapi saya nak bawa satu data iaitu jumlah pengangguran di kalangan belia. So pada sebelum pandemik, iaitu kita kalau ambil pada bulan Disember, pengangguran di kalangan belia 8.7%, tapi pada setakat ini pada Ogos kita lihat 6.4% 2024 menurun. Tapi yang berbalik kepada soalan meningkatkan produktiviti, underemployment of the youth remain high. Kalau kita lihat on the underemployment sekitar umur 25 hingga 34, dan jumlah tu kalau kita tengok pada tahun 2019 666 ribu belia underemployment, dan sekarang pada kuarter 2 806 ribu meningkat. So macam mana benda tu boleh meningkat? Banyak belia yang macam Datuk cakap tadi pergi kepada gig economy. So pada tahun 2019 sampai ke tahun 2024 tak pernah dalam data youth underemployment turun bawah 700,000. Semua lebih tinggi daripada pandemik. So kita lihat untuk solidkan pendapatan rakyat dan juga meningkatkan produktiviti. Yang pertama tadi kita katakan tentang gaji. Yang kedua yang seperti Datuk katakan tadi, kurang geran. Itu yang tak ada dalam bajet 2024 ni. Betul. 2025. Kalau boleh saya celah sikit pasal isu pasal graduan menganggur, macam Datuk cakap tadi lah, terdapat mismatch, ketidaksepadanan kelulusan jurusan yang diambil dengan pekerjaan yang ditawarkan. Betul. This one ini patutnya datang upskilling, reskilling yang untuk matchkan balik dengan market tadi. Betul. Dan benda tu kena berjalan sepanjang masa. Betul. Match balik, reskill balik dan masuk balik ke pasaran kerja. Lagi satu pasal gaji, upah. Kita kalau lepas graduate tu masuk ke pasaran kerja, gaji dia tak setara dengan apa yang dia belajar je, ataupun di peringkat di luar negara. Apa yang dia capai tu. Part ni saya rasa saya tunggu juga sebab hari tu dah government dah announce gaji minimum kan, kenaikan gaji minimum. Saya duk tunggu juga kemungkinan ada announcement gaji minimum untuk graduan. Tapi tak ada. Mungkin sebab ada disebut pasal kesuma kan? Dia akan memperkenalkan mungkin tu ada akan ada set standard untuk tu. Sepatutnya diterima dalam profession tertentu lah. Saya nak mencelah sini beberapa fakta daripada research kita. 33% daripada workforce kita is underqualified or underemployed, sorry. So dia underpaid, right? Kalau gajinya underpaid tu underpaid 33% daripada daripada 12 juta pekerja kita. Mostly adalah graduan. Saya pernah bertanya dengan pekerja gig. Kan, yang berhantar makanan ni. Mereka bukan jalan-jalan. Betul. Ada graduan daripada kejuruteraan. Betul. Graduan daripada ada yang PhD pun ada. Masalahnya gaji. Itu terdapat mismatch. Dia banyak isu. Dia bukan setakat gaji saja, sebab ada kemungkinan sektor yang ada di Malaysia ni tak bersesuaian dengan kelayakan mereka. So macam kita ada peralihan daripada industri. Last time kita cakap IR 4.0, so digitalization, and sekarang kita nampak on the AI. Sekarang universiti terima bajet daripada kerajaan untuk AI, tapi kita lihat bolehkah universiti ini memberi ataupun mendapat kerjasama daripada pihak pemain industri untuk memastikan silibus mereka sepadan
dan ini bukan isu yang baru. Ini isu yang dah lebih daripada 10 tahun. Bila kita nampak, sebab saya pun industri engagement untuk 3 universiti, macam Monash University, dia orang ada engagement dengan pemain industri, tapi berapa aktif? Sebab kita hanya boleh memberi cadangan dan untuk silibus terpulang pada mereka. Dan sekiranya you kasih geran kepada universiti, lepas tu tak ada geran untuk pemain industri untuk bekerjasama dengan dengan universiti. Universiti dia punya silo, dia akan maintain saja dengan teori dia. Bak kata Datuk cakap tadi, untuk quantitative trading, universiti tak ada, pada pandangan saya silibus mereka tak ada untuk quantitative trading. Dan quantitative trading dia orang kena link dengan statistik dan juga cost untuk teknologi. So buat masa sekarang local university memang tak ada direct. Boleh saya mencalah? Saya bercakap, saya ada local standing untuk bercakap. Sebab PhD saya daripada Multimedia University. Saya adalah lecturer sebelum saya berhijrah ke industry bank. So saya unik, saya hybrid. 10 tahun pertama saya adalah akademik. Dan saya nampak betul bak kata Encik Siddiq cakap, tidak ada engagement antara, ni cerita dululah, tak ada engagement antara industri dan juga akademik. Bak kata orang Melayu, short sendirilah dua-dua industri ni. Akademik macam saya, PhD saya selepas dah buat, simpan je lah kat library. Tidak ada kalau saya nak sponsorship, I have to do it my own. Dan banyak firma-firma di Malaysia yang kurang untuk sponsor PhD saya ketika itu. Yang ada yang firma-firma luar. Saya pergi ke Jerman, Siemens, one of it actually sponsor thesis saya. Tapi nak ceritanya, yes, tidak ada engagement. Banyak akademik di Malaysia bila dibuat PhD ataupun thesis dissertation, dia orang hanya buat ikut passion mereka, kegairahan mereka. Tak ada tidak ada commercialization. Ini cerita PhD belum cerita degree lagi. Degree kita ada dulu pun sama ikut pattern cyberpreneurship. Kita ikut masa zaman dulu, zaman IT. Jadi di multimedia super corridor, dia punya trend adalah multimedia. Alright, which is good at that time. Tapi again, saya tak nampak serious engagement antara local tempatan. Sebab isu sekarang, kita kena juara local company kita. Alright, kita nak lebih banyak. Kalau dekat US kita ada Facebook. Di Malaysia siapa Facebook dia? Siapa Amazon di Malaysia, kan? Ataupun sekarang Nvidia, siapa Nvidia di Malaysia? AI di Malaysia. Jadi kita kena banyak talent. Semua universiti ni kena pastikan before they do PhD, before they do dissertation or even master philosophy, kena pastikan ada syarikat tempatan di belakang yang approve thesis mereka. Betul. So this does not happen lah. Tapi ada kan? Ada, tapi tak banyak lah. Universiti swasta mungkin ada kan? Sebab saya juga saya bekas pelajar UM PhD, just tangguhkan pengajian. Saya pergi pengkhususan untuk aging economics, iaitu ekonomi penuaan. Memang kita, sebab saya daripada industri, saya akan try linkkan dia. Okay, bila kita nampak pada universiti awam ataupun swasta, mereka punya approach adalah lebih kepada mengembangkan knowledge ataupun ilmu mereka sahaja, tetapi untuk involvekan industri, you kena ada industri yang kita panggil industry supervisor dalam you punya thesis. Dan juga banyak universiti macam UM juga pada waktu tu dekan tak suka pelajar PhD part time. Sebab mereka mengharapkan pelajar PhD akan menjadi full time lecturer. Instead of ini UM, ini case UM. Patutnya PhD ni patutnya bukan hanya untuk akademik, sektor akademik saja. Dia patutnya boleh juga saya ambil benda yang paling simple, diserapkan dalam industri. Cik Kamarul kan, sebagai mungkin editor yang berpengalaman, berapa banyak universiti yang datang approach you untuk ambil you sebagai adjunct professor. Ni contoh. Saya bercakap tentang pengalaman saya lah.
Saya hanya ada 2 universiti yang ambil saya sebagai adjunct professor. Itu pun sebab saya punya kawan-kawan di situ. Maksudnya saya pernah bekerja di situ dan saya offer diri saya jadi adjunct professor di Multimedia University dan juga sekarang Berjaya University. Tapi universiti lain tak nampak dia so agresif untuk tap mungkin Cik Siddiq sebagai profesor adjunct dalam bidang whatever lah, so ini cara ni, universiti kena lebih proaktif, Mungkin mereka tak proaktif, mereka bak kata Cik Siddiq, dia more concerned dengan the number of paper, number of PhD student they produce instead of commercialization of the topics. So apa yang dicakap kat sini adalah reformasi sistem pendidikan, labour market reform. Kalau tadi minimum gaji graduan, kita kena minimum gaji fund manager dan juga lecturer. Sebab Ini melawak je lah. Okay, Encik Siddiq, kalau saya boleh tanya sikit lah kita ke ruang perbincangan yang lain sikit. Berkenaan rasionalisasi subsidi, banyak disentuh dalam ucapan Perdana Menteri hari itu. Bagi pandangan saya lah, berdasarkan ucapan tu, penekanan Perdana Menteri adalah taxing the rich and feed the poor. Maksudnya feed poor tu mungkin 85% yang ditekankan oleh Perdana Menteri tidak akan dicukai terlalu tinggi lah. Maksudnya akan terus dilindungi. Pada pandangan Cik Siddiq, kenapa angka 85% tu diberikan penekanan oleh kerajaan kita lah hari ini? Okey, kita lihat jenis kalau kita lihat Bank Negara juga ada buat kajian penerima STR pada 6 bulan pada separuh 6 bulan tahun ni, dan melihat ke mana duit mereka dapat tu dibelanjakan, dan juga kita lihat nilai cukai yang diterima yang perlu dibayar oleh 85% kumpulan yang dinyatakan memberi kesan impak yang sangat kasar kepada 30 hingga 40% terawal. So ini bermakna walaupun kerajaan try memberi 1000 sekarang ni 1100 bantuan, tetapi golongan 40 ataupun golongan 50 ni dia orang bukan spending kat bantuan kat jualan rahmah saja, mereka berbelanja di luar daripada bahan mentah. Mereka perlu membelanja untuk petrol, petrol bersubsidi, which is kita nampak subsidi itu akan dimaintainkan, so ianya tidak memberi kesan. Dan juga seperti yang kita bincangkan tadi, GST, kalau dikenakan GST, hampir ke semua rakyat akan menerima terpaksa membayar, terkesan. Dan kita lihat 85% ini adalah majoriti, kebanyakan mereka adalah mereka yang berpendapatan di bawah 7,000 ringgit ke bawah. Dan bila kita katakan, bila kita cakap 7,000 ringgit ke bawah, kalau you letak keadaan itu di luar bandar agak mewah, tapi kalau kita letak di kawasan Johor, KL ataupun Penang, ianya tidak dapat menampung kos sara hidup. So bagi saya penekanan fiscal consolidation yang dilakukan oleh kerajaan, iaitu memastikan defisit tu dijaga, dan juga pada masa yang sama memastikan revenue yang diterima oleh kerajaan daripada cukai dapat diberikan terus kepada golongan 85% ini, adalah selari dengan asas aspirasi kerajaan untuk mencapai negara maju. So saya lihat bila PM Anwar cakap 85% ini, actually 15% yang tak dikategorikan tu boleh menampung
35% hingga 40% daripada jumlah yang di cover tu. Artinya contribution mereka. Faham? Ya, kita punya cukai pun tak setinggi cukai di Singapura untuk T10 ataupun T15. Tapi kita lihat bagaimana kerajaan setkan 15% ini. Dia pergi government hospital kena bayar juga sikit. Pergi sekolah berasrama penuh pun kena bayar sikit. So ini adalah secara perlahan-lahan akan sebab kalau kalau saya boleh tanya Datuk sikit kenapa 15% yang Perdana Menteri tekankan tu perlu menyumbang semulalah golongan super rich ni, maha kaya yang setahun dua ni asyik disebut Perdana Menteri. Oh, tu senang sebab itu benchmark. Negara-negara maju kita tengok memang 15% tu adalah standard. Untuk but of course, are we talking about average? Cik Siddiq cakap, atau are we talking about the maximum tax bracket? Right? Di Malaysia maximum tax bracket untuk T10 ni adalah 30%. Kalau kita tengok dekat Singapore much lower. Hong Kong a very simple system, lebih kurang 17. Jadi macam saya cakap lah, isu sekarang ni adalah is it 15% to broaden the tax revenue, but at the same time is it enough to attract orang kaya ni duduk di Malaysia, datang daripada luar. Kita ada 1 juta lebih rakyat Malaysia yang kaya di luar Malaysia ni. Are they coming back here, right? Bagi saya they are very critical kepada Malaysia. Ni nak masuk chairman ASEAN ni. Chairman ASEAN ni kalau kita pandai menggunakan, saya yakin banyak bukan saja local talent di luar balik, tetapi juga millionaire di luar akan balik. Dubai is a good example macam mana dia orang pandai attract orang-orang kaya ni datang ke negara mereka. We are not talking about reduce the tax. Memang tak ada tax pun di Dubai, but of course dia different negara lah, strategic location. Malaysia apa kita boleh buat, the chairman ASEAN ni, kalau saya boleh masuk, adalah bila kita di chairman ASEAN, kita boleh buat cross border business opportunities yang massive kepada rakyat kita. Bursa contoh, bursa Malaysia boleh buat collaboration dengan saya nampak Vietnam sekarang is very strong. Kita boleh memperkenalkan lagi syariah instrumen kita di Vietnam, Islamic banking kita di Vietnam. Jadi pekerja-pekerja Islamic banking ni ada lagi banyak peluang untuk naikkan gaji mereka. Yang pasal T15 85% ni, saya rasa macam ni. Dia sebab keep on mentioning, diperkatakan dengan meluas pasal 85%, 15%, seolah-olah bajet ni hanya memberi manfaat kepada 85% rakyat Malaysia. Tak betul. Bajet ni pro pertumbuhan. Dia memberi manfaat kepada semua orang. Betul. Termasuk T15 bila ekonomi naik, T15 akan bertambah kaya apa semua. Cuma ingin saya pendapat saya lah, reformasi fiskal, agenda reformasi fiskal, penyasaran subsidi apa semua, dia punya sasaran tidak akan memberi kesan kepada 85% rakyat Malaysia. Itu yang sasaran dia. Tapi untuk belanjawan 2025 ni dia beri kesan kepada semua orang. Sebab dia memang ada pro pertumbuhan, merangsang ekonomi, itu je lah. Betul. Kan? Maksud dia memberi kesan kepada 15%. Semua. Termasuk Datuk 15. Kamarul, kalau ada soalan yang Kamarul ingin kemukakan kepada dua lagi ahli panel kita ni, saya buka ruang kepada Kamarul. So, Datuk, saya ingin tanya Cik Siddiq. Cik Siddiq, saya ingin tanya, bolehkah Malaysia capai status negara maju pada menjelang 2028 ataupun sebelum 2030? Bolehkah kita menyaksikan Malaysia capai status negara maju? Sebab lama aspirasi ni dah ada, especially dalam zaman pentadbiran. Sepatutnya 2020. Zaman pentadbiran PMX inilah. Lagi satu saya nak tanya pasal apakah yang digariskan dalam ekonomi madani yang agak berlainan dengan yang dulu-dulunya, daripada dulu-dulu punya style of cara pentadbirannya. Apakah langkah ini boleh membawa kita ke arah tu? Yang pertama berkenaan dengan bolehkah
Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2027 atau 2028? Jawapan saya, jika kita lihat keadaan ekonomi semasa, ianya adalah satu objektif yang boleh dicapai untuk mendapat taraf negara maju. Dan kita lihat yang pertama adalah jumlah industri yang memberi yang memberi sumbangan kepada ekonomi, iaitu peralihan daripada industri perindustrian, manufacturing, pembuatan kepada services. Dan ini juga selaras dengan bajet 2025 yang menekankan kepada digitalisation dan juga AI. Walaupun kita nampak jumlah bajet itu tidak begitu besar dan juga hanya terjurus kepada sesuatu sektor saja, dan juga sedikit limpah kepada sektor pendidikan, tapi kita nampak ianya dapat memberi peningkatan terhadap produktiviti majikan dan juga produktiviti pekerja. Yang kedua, kita lihat dari segi peningkatan kecairan di dalam pasaran saham. Seperti yang saya katakan tadi, peningkatan kecairan ini dilihat sebab sekarang ni kalau kita tengok pasaran saham banyak depend pada foreign investor. So ini yang terjadi pada sekitar 3 bulan yang lepas, bila kita nampak aliran masuk meningkat oleh pelabur asing, tapi bila kerajaan China mengutarakan plan stimulus plan 3 minggu yang lalu, nampak foreign investor pergi ke China. Tapi sekarang ni kita nampak disebabkan plan ekonomi itu tidak memberi banyak kesan, foreign investor akan coming back untuk capital market. So kita nampak bila kerajaan menyarankan GLIC memberi fokus pelaburan di dalam Malaysia, so kecairan itu akan bertambah. So kecairan ini penting sebab ianya memberi capital kepada syarikat-syarikat ini. Dan juga kita nampak dalam bajet ini dia memberi fokus kepada gear up under the QAP. Gear up ini memberi kepada memberi capital kepada syarikat pemula, startup. Because syarikat pemula ini memang kita tahu susah nak dapat loan daripada bank biasa tu semua. So ianya memberi bantuan kepada syarikat pemula, dan setengah-setengah syarikat pemula ni berpindah dapatkan modal di luar negara instead of daripada Malaysia. Kamarul, kalau boleh tanya satu soalan kepada Datuk Nazri sebelum kita tamatkan episod kali ni. Okey, Datuk mention tadi pasal pasal bajet ni, pasal nak meningkatkan pendapatan. Sebab agenda dia memang ada menaikkan pendapatan dan menggalakkan pekerjaan yang berkualiti. Betul. Adakah ini boleh dicapai di bawah ekonomi madani dan juga itulah jalan tu dah ada, jenis good. Maybe reform tu belum lagi not so bold enough bagi saya lah. Mungkin kita boleh buat lebih banyak reform, labour market reform, education reform. Dan saya sebagai pakar ekonomi, kita jangan melihat tax saja sebagai salah satu revenue. Kita boleh lihat benda lain yang lebih efektif. Umpamanya trader. Kalau trader boleh bawa profit daripada luar, mereka invest let's say Jakarta ataupun Hong Kong stock, Thailand, dalam kes saya US stocks, kita boleh buat profit let's say 10% sebulan. 10% profit tu datang daripada luar masuk ke Malaysia, dah kira sebagai injection. Dan injection itu akan memberi multiplier effect yang besar. Sebab tu kalau kita tengok negara seperti Dubai, Switzerland, dia orang sanggup bagi tax break kepada traders, kepada independent fund manager, tax break. Sebab bukan kerajaan nak tax, kerajaan nak duit yang datang daripada luar inject ke Malaysia, dan itu yang akan menghasilkan lebih banyak multiplier effect. Saya nak tanya untuk kedua-dua lah. Baik. Manfaat kita tahu PMX akan jadi pengerusi ASEAN. Baik. Ini satu benda yang besar, rahmat besar.
Amat besar. Kalau kita pandai. Apa yang boleh manfaat yang kita dapat daripada menjadi pengerusi ASEAN ni? Okey, strategi investment, pelaburan strategi di antara negara ASEAN. Kita tahu geopolitical risk sekarang meningkat. So dengan sebagai kita menjadi pengerusi kepengerusian ASEAN, ianya memberi upper hand kepada Malaysia untuk mendapat strategic investment, because kita tengok ASEAN, dia ada ASEAN dan juga ASEAN Plus 3 ASEAN. So dia banyak memberi kesan kepada negara tuan rumah juga. Yang pertama. Yang kedua adalah kepada sektor industri tourism. Yang semua tahu, tourism tahun melawat Malaysia 2025 2006. So ianya memberi kesan kepada industri perhotelan dan juga kita nampak industri tourism saja, tapi supply chain dalam industri tourism, artinya perkhidmatan dan juga penjualan, artinya retail also mendapat manfaat daripada kesan ini. Okey, kita sekarang dah hampir ke penghujung episod kali ini. Saya cuma nak rungkapkanlah semua perbincangan kita hari ini dalam lebih kurang setiap ahli panel dalam kurang daripada 5 minit. Apakah semua pengumuman-pengumuman yang diumumkan dalam belanjawan yang diucapkan oleh Perdana Menteri itu akan membantu negara kita bergerak ke tahap yang lebih tinggi lah dalam mungkin 2-3 tahun ni sebelum menuju ke pilihan raya yang akan datang? Ya, saya nampak belanjawan kali ini unik lain pada lain, very pragmatic. Kita kurang pergantungan kepada tradition kita, which is Petronas, kurang membelanjakan kepada projek-projek mega bagus. Kita lebih fokus kepada high value added industries, right, which is very good, dan kita cuba menggemukkan kita punya society daripada pyramid shape kepada diamond shape, which is good, ya. Dan I nampak benda yang paling clear di sini adalah we work as Malaysia, less federalism. Ini kita tak kupas tadi, less federalism. Sabah Sarawak kita rope in, lebih inklusif, ya, alhamdulillah lebih inklusif. Dan nampak dekat situ kita dengan tourism, lebih banyak peruntukan untuk tourism. We are trying to position ourselves sebagai ASEAN power play, ya. Bukan saja dari segi cross border private investment, Cik Siddiq cakap, tapi juga mungkin cross border dari segi human capital. Kamarul, macam mana rumusan perbincangan kita hari ini? Ya, kalau boleh dapat simpulkan berkenaan bajet kali ini, dia lebih unik lah. Ya. Dia lebih unik banding dengan yang sebelum-sebelum ni, sebab fokus kita kepada disiplin fiskal. Lagi satu, pasal mengurangkan yang tu kita tak sebut tadi, mengurangkan ketirisan dan pertindihan tugas antara agensi kerajaan ni, yang akan membuat kita kedudukan kewangan lebih baik. Serius dalam menangani isu rasuah yang sebelum ni menjadi beban kewangan kepada, dan juga scammer, rakyat. Scammer itu pun ketirisan tu besar. Betul. Tak disebut dalam bajet. Dia sebut awal-awal ada dalam bajet pasal scammer. National scammer 20. National scammer, ketirisan semua dan tu. juga my cartel, kita tak sebut gitu. Monopoly, MyCC, peruntukan besar untuk benda-benda ni semua menyebabkan kerajaan berbelanja lebih dan kerugian kepada kerajaan. Lah. So ketirisan ni dan juga jenayah-jenayah tadi, kalau dikawal, dapat mengukuhkan lagi. Dan duit itu dapat disalurkan kepada rakyat. Betul. Yang paling penting, kita tak nak tengok lagi skandal besar-besaran berlaku. Yang sebelum ni berlaku, 1MDB dan sebagainya, benda besar. Itulah yang saya nampak belanjawan ni memastikan tidak ada lagi benda-benda seperti itu berlaku, so that Malaysia can move forward. Bagaimana Tuan Siddiq, kita boleh rangkumkan sebelum kita tutup episod kali ni? Bajet 2025 ni saya lihat adalah sangat strategik, dan jika kita nak buat analisis terhadap alokasi yang diberikan oleh Anwar, Perdana Menteri Anwar, saya cadangkan kalau penonton mahu membuat analisa, mereka boleh buat combinekan satu alokasi kepada yang berkaitan dengan sektor tersebut dengan alokasi berkaitan dengan sektor lain. You boleh nampak hubung kait dia. So sebab ini yang saya nampak
jarang berlaku dalam bajet-bajet sebelum ni. Seperti yang kita nampak hari ni pun tak ada buat ulasan tentang sustainable. Sebab untuk tenaga juga dia ada alokasi tenaga untuk tenaga diperbaharui, dan ini juga adalah salah satu pencapaian yang kita boleh cakap membanggakan, sebab satu tenaga diperlukan untuk data center, dan data center bila let's say discuss about let's say 6 month, macam setiap hari ada saja topik tentang data center. So bajet tahun ni lebih organik, yang seperti saya katakan tadi, lebih organik. Dia memberi memastikan Malaysia kalis daripada apa-apa risiko daripada luar. Ini yang penting. Artinya kalau let's say negara ASEAN ada isu ke on the geopolitical ataupun war, ia tak akan memberi kesan teruk kepada Malaysia. Okey Datuk, sebelum kita betul-betul berakhir ni, saya nak tahu sikit lah pasal pasaran saham kita. Apa dia punya reaksi yang Datuk fikirkan lah daripada pembentangan belanjawan? Of course, tentulah high value industry will be in play lah. Kita expect apa yang kerajaan fokus on the high value industry dari segi AI dan teknologi. Pasal itu ramai yang kata, market kata bajet kali ni kurang kepada market. Itu tak berlaku. Kita boleh tengok KSCI futures, still strong, very firm. That mean kita nampak tanda-tanda foreign investor, of course lah, foreign investment is buy in terhadap sustainability of the budget, because the budget is expansionary and we still committed to fiscal deficit, and yet it's people centric, berjiwa rakyat. Okay. So itu dah cukup bagi saya untuk bagi confidence kepada pelabur long term investor kita. Okay, Tuan Siddiq pula, dari segi ringgit kita punya mata wang ni, apa unjuran yang Tuan boleh bagilah by year end menjelang hujung tahun? Sebelum saya katakan unjuran untuk ringgit, sebelum tu kita lihat unjuran untuk GDP untuk KDNK. Data yang saya keluarkan pada bulan 8 adalah selari dengan data yang dibentangkan oleh kerajaan, iaitu yang saya berikan kepada Bloomberg pada bulan Ogos lalu adalah 5.3% KDNK Malaysia tahun ini, dan pada tahun 2025 kita lihat pada 4.8% KDNK, dan berkait dengan nilai ringgit pada bulan 2 yang lalu saya dihentam teruk oleh cyber trooper bila menyatakan ringgit berada pada RM4.25 sebab waktu tu ramai melihat ringgit akan mencecah RM5 dan saya memberi pendapat RM4.25 dan kita lihat banyak analis yang menjangkakan ringgit to be touched about RM4.10, RM4.05, tapi bagi saya melihat ringgit dijangka akan sekitar RM4.20, RM4.15 pada tahun ini. Ini mengambil kira 0.25% Fed cut interest rate untuk bulan 11 dan juga bulan 12, dan kita lihat untuk kesan ringgit, kesan mata wang di rantau Asia, ianya memberi kesan yang yang lebih padu pada tiga cut interest rate cut yang pertama daripada Federal Reserve. Selepas itu more kepada market dynamics. Faham? Yeah. Okay. Jadi pasal ringgit tadi, kita sentimental sikit pasal ringgit paras 38. Bila boleh sampai? 2.5 lah, 2.5. 38 dulu. 38 tu angka tambat. Angka tambat dulu tu. So bila boleh at least naik lepas 38 ke? Untuk tahun ini memang kita rasa agak mustahil untuk mendapat 3.8, tapi untuk tahun depan kita pun lihat ringgit sekitar RM4. Akan tetapi jika yang pertama jumlah aliran masuk meningkat,
disebabkan oleh data center, sebab kita semua banyak Amazon masuk sini, Nvidia masuk sini. So sekiranya ianya berlaku konsisten dan juga meningkatkan jumlah perkhidmatan yang disediakan oleh Malaysia, so kita lihat 3.8 itu berkemungkinan 2026 2027 bila kerajaan mendapat status negara maju. Okey, lebih kurang sejam kita ada perbincangan mengenai dalam episod Borak hari ini, podcast Borak hari ini, Belanjawan 2025, kupasan mengenai belanjawan manfaat rakyat. Saya pasti penonton di luar sana dapat input yang sewajarnya mengenai apa perancangan kerajaan dalam jangka masa setahun akan datang ni, dan juga apa manfaat yang bakal diterima untuk jangka masa panjang. Terima kasih kepada 3 ahli panel kita hari ini. Tuan Muhammad Siddiq Jantan dari UAB Keihian, Datuk Dr. Nazri daripada Berjaya Mutual, dan rakan sejawat saya lah Kamarul Zaidi Kames. Saya Syarizan Salian berharap kepada semua penonton, kami berharap anda akan mendapat sesuatu daripada perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di platform sama, media sosial Berita Harian, untuk episod-episod akan datang. Pastinya menarik dan penuh dengan maklumat. Sampai jumpa dalam episod seterusnya. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua, dan ingatlah untuk terus mengupas dan berfikir secara kritis demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan Assalamualaikum. Baik.